perkara yang harus, sesuatu yang bersangkut paut dengan perkara yang harus, yang bersangkut paut dengan mungkin, dengan makhluk, sama ada makhluk yang telah dijadikan, makhluk yang lagi akan dijadikan, makhluk yang tidak akan dijadikan, makhluk yang sedang ada, makhluk yang telah binasa, segala-galanya itu telah ada di dalam pengetahuan Allah. Jadi Tuhan yang amat mengetahui akan segala perkara. Jadi sifat ilmu ni ta'alluq dia meliputi semua. Tidak seperti ta'alluq sifat kudrat. Sifat kudrat Allah berta'alluq kepada perkara yang wajib. Kudrat Allah berta'alluq kepada perkara yang harus. Kudrat Allah berta'alluq kepada perkara yang harus. Iradat Allah juga berta'alluq kepada perkara yang harus. Adapun ilmu Allah Ta'ala ni meliputi, berta'alluq tentang segala perkara yang wajib, yang mustahil, juga yang harus. Dan perlulah difahami bahawasanya pengetahuan Allah Ta'ala tentang segala sesuatu tadi tidak terdahulu, tidak didahului oleh jahil. Itu ilmu Allah. Tidak ada istilah baru tahu pada Allah. Tidak ada istilah Allah baru tahu. Baru tahu tu isyarat kepada menunjukkan sebelumnya dia tak tahu. Jadi istilah baru tahu ni tak boleh diletakkan pada Allah. Contohnya kita nak katakan Allah baru tahu si anu tu kemalangan hari ni. Allah baru tahu yang si Polan tu mati hari ni. Allah baru tahu yang kita pakai baju kelabu pagi ni. Tidak ada istilah baru tahu pada Allah. Ingat. Kerana ilmu Allah itu tidak didahului oleh jahil. Adapun kita boleh baru tahu ada 10 orang pagi ni, baru tahu ada 50 orang pagi ni. Itu boleh. Nisbah ilmu kita ni yang didahului oleh jahil. Boleh faham? Boleh beza ke tidak? Faham baik-baik masalah akidah ni tuan-tuan. Ini punca, ini umbi agama ni. Inilah perkara yang pertama-tama sekali yang sepatutnya kita kena kenal, kena faham sebelum kita kenal sembahyang, puasa dan sebagainya. Ini kata ulama, perkara yang pertama-tama yang mesti diketahui oleh mukallaf dalam ibadat ni ialah dia kena tahu siapa Tuhan dia. Dia kena tahu siapa Tuhan dia. Dia kena faham betul-betul siapa Tuhan dia. Ini yang sepatutnya sebelum kita mengetahui, mempelajari tentang sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah dan sebagainya, sebelum nak beriman dengan Nabi, dengan Rasul, dengan kitab dan sebagainya, kena kenal Tuhan terlebih dahulu. Sepatutnya begitu. Tapi kita ni dah kenal benda-benda lain dulu. Yang lebih malang, kita dah kenal tentang dunia terlebih dahulu daripada mengenal Allah. Ambil tahu tentang urusan dunia dulu, baru kenal Tuhan yang menjadikan dunia. Pun ada yang tak kenal lagi Tuhan yang menjadikan dunia. Allah, sedangkan kita dah nak meninggalkan dunia. Sedangkan kita dah nak meninggalkan dunia dah. Tuhan yang menciptakan dunia ni pun kita tak kenal lagi apa sifat yang layak, yang tak layak dengan dia. Mujurlah kita ni dipilih oleh Allah, diselamatkan oleh Allah daripada menjadi golongan yang tidak menuntut ilmu. Baik.
Jadi Tuhan yang amat mengetahui akan segala perkara yang gaib, perkara yang kita tak nampak. Pada Allah tidak ada istilah gaib. Gaib ni nisbah kita. Pada Allah tidak ada yang gaib. Semuanya nyata pada ilmu Allah Ta'ala. Gaib. Contohnya malaikat, yang gaibnya kita tak boleh nampak malaikat. Jin, syaitan, iblis, nafsu dan sebagainya. Adapun Allah Ta'ala tidak ada yang terselindung daripada ilmu pengetahuan. Tidak ada yang terselindung daripada penglihatan dia. Setiap perkara yang wujud, setiap perkara yang ada itu semuanya nyata pada sifat pelihat dan pendengar Allah, ilmu Allah. Adapun nisbah kita, ada perkara-perkara yang kita tak boleh nak lihat dengan mata kita. Ada benda yang kita tak boleh nak dengar dengan pendengaran kita. Kerana apa? Gaib. Allah lindungkan, Allah tutup, Allah hijab. Jadi tidak ada yang gaib tadi itu terlindung daripada ilmunya Allah. Inilah yang menakutkan kita. Inilah yang menakutkan kita, yang menggerunkan kita. Sehalus mana pun penyakit ada di dalam hati kita diketahui oleh Allah. Sehalus mana pun, seseni mana pun, ada niat-niat yang tidak elok dalam hati kita diketahui oleh Allah. Sebab tu orang yang bertakwa takut. Orang yang ada sifat takwa takut, gerun, risau, bimbang, untuk menyimpan perkara-perkara yang jahat di dalam hati mereka. Takut, risau, bimbang nak menyimpan penyakit-penyakit ataupun sifat mazmumah di dalam hati mereka, meskipun tidak boleh dilihat oleh mata kasar manusia. Mereka yakin sungguh-sungguh sekecil apapun sifat mazmumah di dalam hati diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lazim daripada apa yang diketahui oleh Allah pasti akan ada balasan daripada Allah. Ada sebesar biji sawi di dalam hati kita perasaan takabur, sombong, merasakan diri kita lebih daripada orang lain di dalam hal-hal kebaikan, dan merendah-rendahkan orang lain, itu namanya takabbur, sombong. Walaupun sebesar biji sawi perasaan tu ada dalam hati kita diketahui oleh Allah. Maka Allah dah bagi ingat. Maka Allah dah bagi ingat. Maka Allah dah bagi ingat. Kita lebih daripada orang di dalam hal-hal yang baik. Boleh faham? Boleh faham dia? Kalau tak faham nanti macam mana kita nak cari sombong dalam hati kita? Macam mana kita nak cari sombong dalam hati kita kalau kita tak faham? Sebab tu disuruh mengaji ini supaya faham. Menuntut faham. Daripada faham tu baru boleh kita baiki ibadat kita. Kita selalu sebut sombong, tapi kita tak faham apa tu sombong.
Ini yang kita nampak sombong ni duduk pada orang lain, tak ada pada diri kita. Sebab kita tak kenal sombong tu apa. Perasaan di dalam hati kita merasakan kita lebih daripada orang lain dalam hal kebaikan. Jaga baik-baik. Itulah namanya sombong. Aku kalau nak bandingkan dengan si Polan tu, aku lebih taat kepada mak bapak lagi nak bandingkan dengan dia. Sombong tak tu? Boleh faham? Nisbah kepada buat baik dengan mak bapak ni, aku nak bandingkan dengan adik-beradik yang lain, akulah yang paling baik sekali. Sombong namanya. Tak masuk syurga, Allah cakap. Nabi kata tak masuk syurga. Sebab apa? Ada sombong. Lawan sombong ni tawaduk, merendah diri. Merendah diri bermaksud apa? Merasakan diri kita lebih daripada orang lain di dalam hal-hal keburukan, di dalam hal-hal kejahatan, di dalam hal-hal kekurangan. Kita merasakan kita lebih daripada orang. Contoh, nisbah kepada anak yang derhaka, nak bandingkan dengan orang-orang lain, akulah yang paling derhaka dengan mak bapak. Nak bandingkan dengan orang-orang lain, nak bandingkan dengan anak-anak yang lain, akulah yang paling derhaka dengan ibu bapa. Itu nama tawaduk, merendah diri. Boleh tak? Ke kita ni kalau nak kata jahat, memanglah jahat, tapi nak banding dengan dia jahat lagi daripada aku. Tu biasanya kita macam tu. Mengaku juga jahat, tapi ada orang yang lebih jahat daripada kita lagi. Betul? Betul ke tidak? Masih ada sombong. Masih ada sombong. Tak selamat lagi nak balik akhirat macam tu. Ni sombong bukan cerita main-main dah. Nabi bagi warning dah. Tak masuk syurga. Walaupun solat, walaupun haji, walaupun umrah, walaupun rajin hadir kuliah subuh tak pernah tinggal, kuliah maghrib tak pernah tinggal, istiqamah dia, tapi dalam hati ada sombong, Nabi kata tak masuk syurga. Tak masuk syurga. Kena singgah neraka dulu beribu-ribu tahun, dibakar dulu dosa-dosa sombong tadi. Itu cerita dosa sombong. Dosa riak tak cerita lagi. Dosa dengki tak cerita lagi. Jadi banyak dosa kita. Sebab tu jangan peduli dosa orang lain, sebab dosa kita tak habis nak bersihkan lagi. Kena ngaji tasawuf. Ngaji tasawuf banyak-banyak. Tauhid ngaji juga, tasawuf pun ngaji. Sebab ilmu tasawuf ni peranan dia nak membersihkan hati daripada sifat-sifat yang Allah benci tu. Contohnya takabur tadi. Aku ni memanglah jahat, tapi nak banding dengan dia lebih jahat lagi daripada aku. Tu sombong namanya. Tawaduk ni merendahkan diri. Tak ada dah orang yang lebih rendah daripada kita, melainkan kita. Contoh, bila kita duduk dalam satu majlis, dalam perhimpunan agama-agama ini, akulah yang paling hina dengan Allah. Nak bandingkan dengan orang lain, akulah yang paling hina sekali, akulah yang paling jahil sekali. Tu nama tawaduk. Tapi kalau merasa nak dalam majlis ni nak banding dengan orang sebelah ni, dia lagi jahat lagi pada aku. Nak bandingkan dengan orang depan-depan aku ni, dia orang ni jauh lebih hina. Tu namanya takabur. Semak hati kita. Benda ni kena cari cepat-cepat sebelum mati. Takut bawa balik mati benda-benda macam ni. Susahlah kita dalam kubur besok. Sebab tu jangan peduli dosa orang. Dosa kita tak habis nak cari lagi. Sungguh ke tidak? Ke bersih hati dah? Ke hati kita bersih, mulia dah? Dah tu yang kita sibuk dosa orang. Sianu.
Ha? Kita dah nak mati dah ni. Hati tak baik-baik ni. Sembahyang tak jamin kita masuk syurga. Ramai orang sembahyang Allah umban dalam neraka. Jadi Allah tahu mana kita nak sorok. Perasaan hasad dalam hati, dengki dalam hati, ujub dalam hati, riak dalam hati, syirik dalam hati, mana kita nak sorok. Sebab apa? Alimul ghaib. Allah sangat-sangat mengetahui. Allah tahu. Sekecil-kecil barang yang sebesar zarah pun yang ada di langit, dan demikian juga tidak terlindung segala perkara yang ada di bumi. Kita di bumi, segala apa yang ada di bawah langit, di bumi ni, segala-galanya di dalam pengetahuan Allah. Dan tidak ada yang lebih kecil daripada zarah, daripada atom-atom itu, dan tidak ada yang lebih besar daripadanya, melainkan yang itu ada nyata tersebut di dalam Lauh Mahfuz. Dalam pengetahuan Allah, semuanya ada dalam pengetahuan Allah. Mana kita nak lari, tuan-tuan? Mana kita nak lari? Apa alasan yang kita nak bagi? Kita hasad dengan orang, dengki dengan orang, ujub dengan orang, takabur dengan orang. Mana kita nak lari? Nak sorokkan tak mana kita nak sorok? Tak boleh sorok. Tak boleh sorok dosa-dosa maksiat kita, tak boleh sorok. Ada dua sahaja cara nak selamat. Yang pertamanya bertaubat sungguh-sungguh, yang kedua jangan ulang lagi selama-lamanya. Itu sahaja cara. Bertaubat sungguh-sungguh dan jangan melakukan maksiat. Itu je cara dia. Yang demikian nyatalah kepada manusia bahawa Tuhan, yakni Allah, mengetahui tiap-tiap suatu. Yakin, ini akidah kita, wajib yakin. Sekarang ni ada apa perasaan dalam hati kita? Apa perasaan yang sedang ada dalam hati kita? Apa yang sedang ada di dalam fikiran kita sekarang ini? Ada di dalam ilmu Allah. Ilmu Allah ada di dalam ilmu Allah. Apa yang sedang kita fikirkan sekarang? Apa yang sedang kita khayalkan sekarang? Apa yang sedang bermain-main dalam hati kita sekarang ni? Di dalam pengetahuan Allah. Bukan sekarang sahaja, setiap waktu. Setiap waktu hati kita ni diketahui oleh Allah. Sama ada hati kita ni sedang bersifat dengan sifat yang terpuji ataupun sedang bersifat dengan sifat yang dicela. Setiap saat, setiap minit, setiap detik, tidak pernah terlepas daripada pengetahuan Allah. Dan Allah tidak akan lupa setiap apa yang Dia tahu. Maha suci Allah daripada lupa daripada apa yang Dia tahu. Allah tak lupa perbuatan jahat kita pada orang lain. Allah tak lupa yang kita ada berdengki dengan sianu-sianu, berdendam dengan sianu-sianu. Allah tak lupa benda itu. Semuanya nanti akan dibongkarkan kembali di hari kiamat. Semuanya akan dibongkarkan. Kita ada perasaan jemu dengan mak bapak kita dalam hati. Allah tahu. Anaknya solat, anaknya mengaji, anaknya tutup aurat, tapi dalam hati kadang-kadang rasa bosan dengan mak bapak. Allah tahu ada perasaan macam tu dalam hati. Ada rasa menyampah, meluat dengan mak bapak dia. Allah tahu. Mana kita nak lagi? Dengan orang kita bolehlah tipu,
dengan pakaian kita, dengan ibadat kita, bolehlah kita tipu orang ramai. Konon-konon kita ni anak soleh, anak solehah. Tapi Allah tahu dalam hati kita tu ada sifat-sifat yang dibenci oleh Allah terhadap mak bapak kita. Berasa menyampah dengan mak bapak, meluat dengan mak bapak, rasa jemu dengan mak bapak, rasa bosan dengan mak bapak, rasa kita lebih baik daripada mak bapak kita, lebih soleh daripada mak bapak kita. Jaga-jaga. Itu ciri-ciri anak derhaka dengan Allah walaupun dia solat. Faham ke tidak? Walaupun kita dah tua, ada perasaan macam tu. Bapanya dengan ekor mata, jeling, dia suka jeling. Tu ciri-ciri anak derhaka dengan ibu bapa. Patutnya kena menundukkan pandangan kepada ibu bapa, pandang dengan pandangan hormat. Ini kita tak cukup dengan pandang, beliak biji mata, cekak pinggang, tinggi suara, tak kira yang dalam hati lagi. Wal'iyadha billah, tak guna semayang kita, tak bertaubat, habislah. Sebab tu kena ada takwa dalam hati kita, takut sebab Allah tahu. Allah tahu sifat yang macam tu ada dalam hati anak-anak. Moga Allah pelihara kita. Amin. Sama ada perkara itu terang, nama tu mengetahui tiap-tiap suatu, sama ada perkara itu terang ataupun tersembunyi. Tersembunyi ini contoh benda-benda yang dalam hati lah, tersembunyi. Kadang-kadang macam-macam perasaan dalam hati kita. Sebab tu orang takut kepada Allah, orang kenal Tuhan, dia tak berani nak simpan benda tu dalam hati. Takut sifat-sifat macam tu singgah dalam hati, takut. Sebab tu takwa ni bermaksud apa? Sentiasa mengawasi, dia awas. Dia sentiasa awas, sentiasa pantau, sentiasa jaga supaya sifat-sifat tadi tu jangan hinggap pada hati. Kalau andai kata terhinggap, cepat-cepat dia bersihkan, cepat-cepat dia beristighfar, bertaubat kepada Allah. Itu namanya takwa. Sentiasa menjaga, sentiasa memelihara. Kita tidak ada takwa, tuan-tuan. Kita ni peram, pendam, buat jeruk, buat pekasam penyakit-penyakit hati ni. Kalau tak dendam, tak soh. Kalau tak dengki, tak soh. Nak simpan lama-lama, kalau boleh nak bawa penyakit-penyakit hati ni turun dalam lubang kubur kita sekali, baru kita puas hati. Kita tak ada ketakwaan. Sifat takwa tu tak ada dalam hati kita. Tak ada takut dengan Allah. Tak ada. Kata ulama, serendah-rendah martabat takwa meninggalkan segala jenis maksiat zahir dan batin. Paling rendah martabat takwa. Kalau tak ada ni, makna tak ada lagi pangkat ketakwaan pada diri kita. Paling rendah martabat takwa meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah, zahir maupun batin, dan membuat segala yang disuruh oleh Allah. Itu martabat takwa paling rendah sekali. Cuba kita teropong diri kita, layak ke tak layak duduk dalam kumpulan kan? Kita lah yang paling takut sekali nak bandingkan dengan kawan-kawan kita. Nak bandingkan dengan kawan-kawan kita, kita lah yang paling takut kepada Allah. Sombong, takabur pun tak jumpa. Tak jumpa penyakit tu.
yang kita jumpanya sombong ni pada orang lain. Rupa-rupanya hati kita penuh dengan sombong, tak perasan. Buta. Buta kita ni, mata hati kita buta. Hati kita ni kotor, banyak penyakit, banyak najis. Kita malah nak bersihkan hati. Kita lebih jaga zahir, takut zahir kita kotor, takut pakaian kita kotor, pakaian kita tak bergosok, rupa kita berjerawat, berjeragat, kita risau bimbang. Tapi hati kita penuh dengan penyakit-penyakit, penuh dengan najis-najis, kita tak nampak, kita buat tak peduli. Sedangkan hati kita ni diperhatikan oleh Allah setiap detik, tak terlepas daripada pengetahuan Allah. Jadi kena bersihkan hati kita. Kena bersihkan. Kita tak boleh nak tipu Allah dengan zahir kita yang nampak baik, nampak segak, nampak cantik, nampak wangi. Kerana Allah tetap mengetahui busuk yang ada dalam hati kita. Sewangi apa pun minyak atar yang kita pakai, tidak boleh nak menyembunyi busuknya dosa-dosa kita di sisi Allah. Kemudian katanya musannif, sehingga barang yang ada di dalam hati. Jadi usaha jaga hati kita ni, pakaikan hati kita ni dengan pakaian yang cantik-cantik. Jadi ulama pesan bersihkan hati dari sebarang penyakit, sebarang jenis penyakit hati, kena buang. Kemudian hiaskan hati tadi dengan segala sifat yang mahmudah, sifat terpuji. Hati kita ni ibaratnya seperti rumah. Sebelum kita mendiami, menduduki sebuah rumah tu, kena bersihkan dulu rumah. Kena basuh, kena cuci bersih-bersih. Adakah cukup dengan membersihkan? Tak cukup. Kena hiaskan rumah tu pula dengan perhiasan yang hebat-hebat, yang megah-megah, yang mahal-mahal, supaya selesa dan tenteram nak duduk di dalam rumah tu. Betul? Hati kita pun begitu. Kalau nak dapat ketenangan, bersihkan hati kita dari sebarang jenis penyakit-penyakit yang Allah benci. Maka kita kena kenal apakah jenis-jenis sifat yang Allah benci. Kita kena kenal, kita kena tahu, kita kena faham, dan kita kena cari cepat-cepat supaya kita boleh bersihkan sebelum kita mati. Hubbud dunya, kasihkan dunia, itu sifat yang dibenci oleh Allah. Kasihkan dunia, suka kepada benda-benda yang tak ada hubung kait dengan ibadat. Apa erti dunia? Sesuatu yang tidak ada hubung kait dengan ibadat. Tak ada kena mengena dengan ibadat, tidak memberi faedah selepas daripada kita mati. Itu maknanya dunia. Suka, cinta kepada benda-benda macam tu, rasa sedih kalau tak dapat, rasa risau kalau tak ada, sakit hati bila tengok benda-benda tu ada pada tangan orang lain, sedangkan benda tu dunia. Tengok hati kita berpenyakit. Padahal yang kita tengok tu benda-benda dunia ada pada tangan orang lain. Kita jadi sakit hati sebab tak ada juga, tak memiliki benda macam tu. Inilah namanya kasihkan dunia. Orang yang bencikan dunia, dia tak peduli. Bila dia tengok keduniaan tu tadi, makna sesuatu perkara yang tidak ada hubung kait pada orang lain, sehebat mana, semegah mana sekalipun ada pada tangan lain, dia tak peduli. Dia tak heran, dia tak peduli, dia tak rasa kecil hati pun. Sebab apa? Dia memang bencikan dunia. Bencikan dunia. Kita ni kasihkan dunia.
Sebab tu bila ada kemegahan pada orang lain, kita rasa sakit hati kalau tak ada pada diri kita. Betul? Macam mana kita nak balik ni tuan-tuan? Macam mana kita nak balik ni? Hati kita tak terurus lagi tuan-tuan. Umur tak tahu berapa hari tinggal. Penyakit hati kita banyak. Sebab tu agama pesan jangan sibuk dengan dosa orang lain. Habis umur kita berbimbang dengan dosa orang ni. Habis umur kita berbimbang dengan salah orang ni, sampai terlupa nak pandang diri sendiri. Sampai terlupa nak cari dosa maksiat yang ada dalam hati kita sendiri. Habis umur kita daripada muda sampai sekarang duk cari dosa orang, duk intai salah orang, tak jumpa salah orang, tak puas hati kita. Punya jahatnya hati kita. Walaupun semayang, sepatutnya sifat macam tu tak ada pun dalam diri kita. Dalam diri orang yang solat tak ada sifat macam tu sebenarnya. Sebab Allah dah janji, sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar, zahir dan batin. Jadi penyakit suka perangai, suka cari salah orang ni adalah perangai yang dicela, yang keji. Tapi kenapa ada lagi pada diri kita orang yang solat? Inilah benda sepatutnya yang kita risau. Kenapa ada lagi penyakit-penyakit macam ni dalam hati aku? Sedangkan aku solat. Kenapa aku tak dapat lagi apa yang Allah janjikan? Sedangkan aku ni solat, Allah dah janji sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar, zahir dan batin. Kenapa masih lagi ada benda ni pada diri aku? Patut ni yang benda yang kita kena risau, bimbang tuan-tuan. Sebab tak dapat lagi apa yang Allah janji. Kita dah nak mati dah. Belas tahun, puluh tahun solat, tapi kita tak boleh tinggalkan benda-benda macam tu. Ini benda yang boleh tinggalkan benda-benda macam tu. Ini benda yang membimbangkan. Ini benda yang merisaukan kita nak balik akhirat ni. Tapi kita tak risau. Sebab kita cintakan dunia. Bila nak kaya macam orang tu, bila nak megah macam orang tu, bila nak hebat macam orang tu. Kenapa dia boleh dapat, aku tak boleh dapat? Kenapa dia boleh dapat kemegahan, aku tak boleh dapat? Sebab apa tu? Cintakan dunia. Hati kita cinta dunia. Kalau orang cinta akhirat, dia tak boleh. Kau nak kaya, kau kaya lah. Kau nak megah, megah lah. Tak ada hubung kaya pun dengan ibadat aku. Betul? Boleh macam tu? Agak-agak boleh ke tidak? Belum tahu? Lepas tu mengaku baik, padahal hatinya busuk. Tu busuk hati dah tu. Tak payah nak pandang orang kata busuk hati. Tu busuk hati, tu busuk hati. Kita ni, dia tu busuk hati tu, busuk hati tu. Ni busuk hati kita pun kita tak boleh nak hidup. Punya buta ni. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kesedaran kepada kita. Allah benci, tahu tak Allah benci? Semayanglah sampai lebam dahi kita. Kalau sifat-sifat macam ni ada, Allah benci. Sebab tu panggil sifat mazmumah. Sifat yang Allah benci. Kalau ada pada seseorang, tak peduli dia haji, dia hajah, dia mengaji, dia mengajar, bila ada sifat tu Allah benci, Allah tak peduli. Dia mengaji pagi, petang, siang, malam, sembahyang sunat rajin, sembahyang fardu tak tinggal, qiyamul lail bangun.
Tapi dalam hati ada benda tadi, Allah benci dia, Allah tak pandang dia, Allah tak pandang. Allah tak pandang. Tak payah perasan lah, Allah tak pandang kita. Sebesar apa pun sedekah kita, dalam hati ada benda macam tu, Allah benci, Allah tak pandang kita. Ingat baik-baik. Ini bukan cerita main-main, tuan-tuan. Cuba renung macam mana kita nak turun dalam lubang kubur bawa hati yang macam ni. Masak kita kena kerjakan dengan malaikat besok. Jangan mentang-mentang kita dah sembahyang, dah qiyamul lail, sedekah sini, sedekah sana, dah pergi haji, dah pergi umrah. Maknanya tak ada masalah kalau ada benda-benda macam tu. Sebab aku ada pangkat haji, sebab aku ada pangkat hajar, sebab aku ni ahli kuliah. Allah tak pandang, Allah tak peduli pada amal kita. Allah tak berhajat pun dengan amal ibadat kita. Sampai bila, tuan-tuan? Kita tanya diri kita. Sampai bila kita nak simpan penyakit-penyakit macam tu dalam hati kita? Inilah tauhid yang kita mengaji, inilah faedahnya. Inilah faedahnya yang sepatutnya kita boleh ambil daripada ilmu tauhid yang kita mengaji. Tidak dipanggil orang yang mengenal Allah, melainkan dia akan terhindar daripada perbuatan keji, mungkar, dosa dan maksiat. Itu baru betul-betul yang dikatakan orang mengenal Allah. Kalau setakat kita mengaji kitab ni, dah pandai, dah faham, andai kata habis pengajian ni kita buat peperiksaan, lulus 100%, tapi tak boleh nak diserapkan dalam diri kita, tak ada, tak masuk lagi dalam golongan orang mengenal Tuhan, tak masuk lagi. Kalau kenal Tuhan akan menjadikan dia takut, gerun, malu. Itu faedah daripada kenal Tuhan. Ini tahu tak sifat ilmu Allah? Allah mengetahui segala perkara yang zahir yang batin. Kita selamba je duk simpan benda-benda macam tu dalam hati. Tadi mengaji dah tahu dah, yakin dah, sungguh ke tidak Allah tahu sungguh. Betul ke Allah tahu segala benda dalam hati? Tahu betul. Allah Ta'ala tahu benda dalam hati. Selamba je kita simpan. Tak ada rasa takut, tak ada rasa berdosa pun. Apa faedah yang kita dah belajar tadi, ilmu tadi? Di antara sifat yang mesti ada pada Allah, dia tahu segala benda. Zahir batin tidak ada perbezaan pada ilmu pengetahuan Allah. Dah sepatutnya kita jadi hamba yang macam mana bila dah tahu dan yakin Allah begitu? Sepatutnya bagaimana? Sepatutnya malu, sepatutnya takut, sepatutnya gerun, simpan benda-benda macam tu dalam hati. Baru kata dia ni boleh ambil faedah daripada pengenalan terhadap Allah tadi. Baru boleh ambil faedah. Ini ngaji kitab tauhid banyak dah. Faham dah, gerti dah ilmu Allah begini. Mustahil begitu. Tapi kita simpan dengki, dendam, hasad, cari dosa orang, tak puas hati. Ini mengenal Tuhan apa macam ni? Tak masuk lagi, tak masuk, tak payah nak perasan lah. Tak payah nak perasan aku ni orang kenal Tuhan dah sebab dah khatam dah sifat 20. Tak payah perasan tu. Orang yang arif billah, yang betul-betul kenal Allah, pasti akan takut kepada Allah. Tu, takut kepada Allah tu lah orang yang kenal Tuhan. Bukan orang yang hafal sifat 20. Bukan hafal sifat 20 tu orang kenal Tuhan dah. Maknanya apa faedah? Adakah kita dah dapat mengambil faedah daripada ilmu tauhid yang kita dah faham, ataupun dia hanya sekadar maklumat sahaja? Sekadar maklumat. Kalau orang tanya kita boleh jawab. Apa sifat yang wajib bagi Allah? Begini, begini, begini. Apa yang mustahil bagi Allah? Begitu, begitu, begitu. Apa dalilnya? Begini. Tapi kita macam biasa, suka hati je buat dosa, suka hati je buat maksiat, tak takut pun, tak gerun pun, tak malu pun. Apa faedah kita ni? Sebab tu kita minta kepada Allah memberi kepada kita ilmu yang bermanfaat. Mana ilmu yang boleh diambil guna. Bukan nak bermegah-megah dengan orang, aku dah ngaji tauhid, aku dah ngaji tauhid, aku dah ngaji tauhid.
Orang kafir pun boleh faham ilmu ni kalau dia datang kuliah hari-hari. Orang bukan Islam, kalau dia dengar kuliah hari-hari, dia boleh faham apa yang ada dalam kitab ni. Sebab tu yang kita nak bukan sekadar faham, tapi boleh diamalkan. Itu yang kita nak. Kena ada rasa risau dalam hati. Aku ni dah ngaji tauhid tapi tak takut dengan Tuhan. Aku ni dah ngaji tauhid tapi tak jaga lagi perkataan aku. Sebab perkataan apa yang keluar daripada mulut aku, apa tulisan yang aku tulis, semua diketahui oleh Allah dan akan dipersoal besok hari kiamat. Tu kata ada faedah yang boleh diambil daripada pengenalan dia terhadap Allah tadi. Ada perubahan. Sebelum ngaji tauhid lain akhlaknya, dah ngaji tauhid lain akhlaknya. Baru kata ada faedah yang diambil. Ni 2 kali 5 je. Kita tauhid macam-macam lah. Faridah dah ngaji, Risalah dah ngaji, Aqidatul Najin ngaji, Baqaratul Amani ngaji. Tu tak campur tasawuf lagi. Penawar bagi hatinya, hikamnya. Jangan main-main. Minhajul Abidinnya, Ihya Ulumuddinnya, Siyarus Salikinnya. Tapi mengumpat tak berhenti, berdendam berdengki tak buang-buang. Apa faedah daripada ilmu yang kita belajar? Besoklah tanya, kau dah tahu. Besoklah tanya kita, sebab ilmu ni tuan-tuan, kalau kita tak amalkan, besok jadi hujah atas diri kita. Akan jadi hujah atas diri kita. Apa maksud? Menjadi sebab kita akan mendapat susah hari kiamat besok. Kalau setakat tahu dan tak amalkan. Kita minta jauh daripada Allah. Janganlah seronok-seronok. Aku mengaji itu tak mengaji, itu puak-puak itu tak mengaji. Puak-puak tu tak mengaji, tu puak-puak lepak kedai kopi tu tak mengaji. Kita sombong dengan diri kita. Hadir kuliah selalu tapi tak beramal pun. Jangan lupa. Jangan perasan diri kita dah baik dengan datang kuliah. Sebab orang yang macam kita ni lah yang selalunya perasan. Mentang-mentang selalu mengaji, mentang-mentang selalu duduk kuliah, baik. Baik apa kalau tak beramal dengan ilmu, tuan-tuan? Tu dia. Kena ada risau dalam hati. Jadi hati tadi kena bersihkan. Macam rumah tadi, bersihkan, kemudian hiaskan dengan kapet mahal dia. Kapet dia harga 5-6 ribu paling murah. Lampu gantung sini, gantung sana, aircon lagi, hiasan dinding lagi. Ada air terjun dalam rumah dia, ada akuarium, ada pokok-pokok bonsai. Satu pasu 10 ribu. Panggil tukang cuci, upah tukang cuci, semak tengok rumah, tapi tak pernah semak tengok hati yang masalah. Ni kita biar sedar benda-benda ni, tuan-tuan. Biar sedar benda-benda ni. Sebab nilai seseorang hamba tu hati dia. Apa guna rumah mewah, rumah hebat, perhiasan mahal-mahal, tapi hati kita pakaikan dengan pakaian yang murah-murah.
Pakaian yang kotor, pakaian yang bernajis, pakaian yang keji kita pakaikan pada hati kita. Tapi rumah kita bukan main mahal, pakaian kita bukan main mahal. Hati kita pakaikan dengan pakaian yang kotor, yang jijik, yang busuk. Ini yang kita nak kena cepat-cepat dan cepat. Bersihkan hati kita, cuci, pakaikan dengan pakaian yang baik-baik, yang cantik-cantik, yang mahal-mahal. Sabar, sangka baik, tawadhu, rendah diri, sentiasa redha dengan qada dan qadar Allah, pemaaf, takwa. Ini kalau ada dalam hati, oh terbaik. Biarlah rumahnya buruk sekali, biarlah rumahnya murah sekali. Boleh faham? InsyaAllah kena ada usaha. Batu ngaji ni bila mengaji baru nampak salah kita. Oh rupanya banyak lagi tugas aku ni. Ingatkan dah selesai, rupanya belum buat kerja. Belum buat kerja lagi rupanya. Perasan tak habis-habis. Itu nama penyakit ujub. Tak ujub, perasan. Perasan dah baik, perasan hati dah elok, perasan hati dah bersih, perasan hati dah berhias dengan sifat mahmudah, padahal belum ada lagi. Cuma yang ada perasan. Sudah-sudahlah. Sudah-sudahlah. Tak ada yang menguntungkan, melainkan mencelakakan diri kita sendiri. Sudah-sudahlah. Biarlah orang tu dengan dosa dia. Doakan dia dapat taufik berubah jadi baik. Kita baik kita uruskan diri kita yang tak bersiap lagi ni. Kenderaan tak lama nak sampai dah. Yang namanya maut tu on the way. Bila-bila masa ia terpacul depan mata kita. Jadi jangan lupa bersiap cepat-cepat. Jangan lupa bersiap cepat-cepat. Kenderaan tu dia akan terpacul tiba-tiba je depan mata kita. Sampai mau tak mau kena naik. Dah buat persiapan, belum buat, tak peduli. Macam mana keadaan waktu dia dah datang, macam itulah kau kena pergi menghadap Allah. Tak peduli. Dia tak tunggu seminit pun untuk kita bersiap. Dia tak tunggu walaupun seminit, walaupun sesaat, dia tak tunggu kita. Tak apalah, bersiaplah sekejap. Tak. Dihangkut waktu macam mana keadaan hati kita, di mana tempat kita, bagaimana ibadat kita pada waktu tu hati kita, macam itulah diangkat kita, bawa menghadap Tuhan. Tak peduli bersiap tak bersiap, ada bekal tak ada bekal, dia tak peduli. Jaga, semakin dekatlah kenderaan tu. Apa yang kita hebohkan dengan dosa orang ni, diri sendiri tak ada persiapan lagi. Tak ada sifat mahmudah dalam hati kita. Yang ada ni sifat mazmumah. Yang ada ni sifat yang Allah benci, cintakan dunia. Suka dipuji-puji, takut dicela oleh orang. Nak jaga perasaan orang tapi tak jaga Allah. Mengutamakan kata-kata orang tapi tak utamakan kata-kata Allah. Kita nak buat sesuatu, mikir orang kata, tak fikir apa yang Allah kata atas diri kita. Di dalam hati dengan angan-angan mana tadi, ada perkara itu terang ataupun tersembunyi, sehingga barang yang di dalam hati dan angan-angan manusia itu pun Tuhan. Tuhan mengetahui. Apa yang kita angankan pun diketahui oleh Allah.
Oh, kalau aku dapat duduk dalam rumah mewah macam tu nanti, oh, Allah tahu cintakan dunia. Allah tahu. Orang ahli dunia ni dia tak akan fikir benda lain melainkan tentang dunia. Itu yang dicari, itu yang ditunggu-tunggu, itu yang dikhayal-khayalkan, itu yang diimpi-impikan, itu yang dirisaukan. Itu ahli dunia. Kalau ahli akhirat, kalau dapat jadi orang yang bersih hati, kalau aku dapat jadi pemaaf macam orang lain, tu alangkah eloknya. Itu ahli akhirat. Itu ahli akhirat. Alangkah baiknya kalau aku ni pemaaf. Alangkah baiknya kalau aku ni suka sangka baik dengan orang lain. Bila aku nak dapat sifat macam tu? Itu ahli akhirat. Bila aku ni nak dapat beramal dengan segala ilmu ni, mengaji dah, faham dah. Alangkah bertuah kalau dapat jadi orang bertakwa ni. Ya Allah, bila dah. Itu ahli akhirat. Kalau ahli dunia tadi, bila nak dapat rumah mewah macam tu ni? Kalau dapat. Tengok orang sebelah renovate rumah, sakit hati. Bila nak renovate? Orang lain dah renovate dah. Orang lain dah tukar kenderaan baru ni, aku tak tukar-tukar lagi ni. Sedih rasa. Dunia. Kemudian Allah, banyak masalah kita tuan. Angan-angan kita pun diketahui oleh Allah. Apa yang kita angankan? Angan-angan kita apa? Nak buat khianat dengan orang, nak berdengki dengan orang, nak buat apa? Apa yang kita angan-angankan? Tengoklah, minggu depan kalau aku jumpa dia, aku nak buat begini. Allah tahu dah. Tahu dah. Dan segala naik nafas, turun naik nafas kita diketahui, dan Tuhan mengetahui. Yang demikian bangkitlah perasaan manusia takut. Ini nama dah. Ini faedah dia. Bila dia yakin yang Allah itu mengetahui segala-galanya, maka bangkit dalam dirinya rasa takut terhadap Allah. Takut ya Allah. Dan gentar daripada melakukan kesalahan. Takut jadi takut. Kerana segala perkara itu terang dan nyata pada ilmu Tuhan. Lepas tu orang yang baik-baik ni, dia tak ada khayal benda yang jahat-jahat. Dia tidak ada khayal benda yang jahat-jahat, sebab dia tahu khayalan dia pun diketahui oleh Allah. Dia tak ada nak khayal yang bukan-bukan. Dia tak ada nak khayal benda-benda maksiat, sebab dia takut bila dia berkhayal benda haram, Allah tahu dia sedang berkhayal benda haram. Dia jaga semua. Kalau terlintas cepat-cepat, dia astagfirullah, ya Allah ampunkan. Kita memang sengaja kita cari. Itu memang sengaja kita cari. Allah. Jadi asbab daripada itu, pengenalan dan kefahaman dan keyakinan di tentang ilmu Allah yang seperti itu, bangkitlah perasaan manusia itu takut nak merungut pun takut merungut dengan takdir Tuhan. Satu masalah. Apalah Tuhan ni, duk tak ada begini. Allah tahu. Dia takut nak merungut walau dalam hati. Kita ni sampai terbit dekat lidah kita. Punya tak sabar sampai terbit, terjemah oleh lidah. Lidah kita menceritakan kecelaruan dalam hati kita. Betul? Betul ke tidak? Tak betul. Dah kenapa lidah kita macam tu? Bukankah itu datang daripada hati kita? Dan gentar daripada melakukan kesalahan, kerana segala perkara itu terang dan nyata pada ilmu Tuhan pada bila-bila masa dan bagaimana jua keadaan. Apa juga semua dalam pengetahuan Allah. Tak boleh lari.
Apabila manusia sampai ke darjat ini, apabila seseorang manusia sampai ke darjat ini, darjat mana tadi tu? Mengenal Allah Ta'ala, meyakini sungguh-sungguh dalam hati yang Allah itu maha mengetahui segala-gala perkara yang nyata, yang gaib, sama sahaja, tidak ada perbezaan pada Allah, tidak ada benda yang tidak diketahui oleh Allah daripada diri dia. Bila dia sampai tahap keyakinan yang macam tu, pengetahuan yang macam tu, keyakinan yang macam tu, barulah dinamakan sebenar-benar mengenal. Barulah dia dipanggil orang yang sebenar-benar mengenal Tuhan. Baru betul kenal Tuhan. Arif, orang yang makrifah kepada Allah, orang yang kenal Allah maksudnya. Nampak tak? Dan mengetahui serta percaya ilmu Tuhan, dia adalah orang yang mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Dan dia adalah orang yang yakin dengan ilmu pengetahuan Allah. Dia dapat faedah yang baik, dia jadi orang baik. Dia tak suka simpan benda-benda kotor dalam hati, dia tak suka simpan sifat-sifat marmumah dalam hati. Itu hasil daripada kefahaman, pengenalan, keyakinan dia terhadap Tuhan yang maha mengetahui segala-galanya. Dia kalau ada perasaan yang tak elok terhadap mak bapak dia, cepat-cepat dia istighfar, astagfirullahalazim, ya Allah, ampunkan ya Allah. Tak sepatutnya ada perasaan macam ni dalam hati aku terhadap mak ayah aku, astagfirullah. Sebab dia takut dengan Allah. Tapi kita dah terbatas hati, kita buat tak kisah. Sebab kita bukan orang yang takut kepada Allah. Wallahu a'lam. Sekarang ni Allah tahu dalam hati kita dah fikir tempat nak pergi sarapan. Mana Pak Cik? Pindah tempat. Dia selalu tengok situ, tengok tak ada harapan. Tengok sini ada harapan, insya-Allah. Jadilah tuan-tuan, mudah-mudahan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah bagi kepada kita semua taufik dapat beramal dengan segala ilmu yang Allah bagi. Mudah-mudahan ilmu ni tidak menjadi perhiasan saja. Apa sahaja ilmu yang Allah dah bagi kepada kita, mudah-mudahan jangan jadi perhiasan saja. Mudah-mudahan Allah bagi kita, beri peluang kepada kita dapat mengambil manfaat, faedah, sehingga ada perubahan pada diri kita, perbezaan pada hati kita sebelum kita jadi orang belajar agama dan setelah jadi orang belajar agama. Mudah-mudahan ada perubahan. Kalau sekadar mengaji, memahami, banyak kuliah, banyak kitab, tapi tak ada perubahan pada hati kita khususnya, dan perbuatan kita, na'udzubillah, ini satu benda yang sangat membimbangkan. Ini satu benda yang sangat merisaukan, membimbangkan. Banyak mengaji tapi perangai kita tak ubah. Ini suatu benda yang merisaukan sebenarnya. Jaga-jaga. Sebab tu kena ada timbulkan perasaan macam tu, risau, ya Allah tolonglah bagi aku taufik ya Allah beramal dengan ilmu. Kalau tak, kenapa kau pilih aku menuntut ilmu ni tapi aku tak dapat nak beramal, ya Allah tolonglah. Kena ada perasaan macam tu tuan-tuan. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa anak isteri kita, ibu bapa kita, ibu bapa mertua kita. Kita banyak dosa dengan mak bapak kita. Hati kita ni kadang-kadang macam-macam. Terlintas yang bukan-bukan, perasaan yang bukan-bukan terhadap mak ayah kita. Na'udzubillah, banyak dosa kita tuan-tuan dengan mak ayah kita. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa ibu bapa kita, datuk nenek moyang kita, anak isteri kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memelihara kita semua
anak isteri kita, keturunan kita daripada terpedaya terikut dengan fahaman-fahaman yang merosakkan syariat, merosakkan akidah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tetapkan hati kita istiqamah, bersungguh-sungguh menuntut ilmu, mencari redha Allah. Dan mudah-mudahan semakin hari semakin baik perhubungan kita dengan Allah. Mudah-mudahan semakin hari semakin baik hati kita dengan Allah, baik hati kita sesama makhluk, sesama manusia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memanjangkan umur kita, diberi umur yang berkah, diberi rezeki yang luas, yang berkah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa, menjadikan anak-anak kita anak yang soleh, yang solehah, yang berjaya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala doa, segala hajat yang tersurat, yang tersirat, yang baik-baik. Semoga dipermudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa dijemput, dipilih oleh Allah menjadi tetamu-tetamu Allah, menghadiri majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dekatkan diri kita, Allah datangkan kepada kita guru-guru, alim ulama yang boleh membimbing zahir dan batin kita ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana ربنا علمنا الذي ما ينفعنا ربنا فقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع القدر أنثى وذكر اللهم خلصنا مما أنا فيه خلصا جميلا اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا يا الله إلى أحسن الحال اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار بغير حساب وبجاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله تقبل الله مني ومنكم تقبل يا كريم